Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam rancangan Nabi Pesan Apa. InsyaAllah pada episod kali ini saya akan kongsikan sebuah pesanan Nabi SAW yang bagi diri saya sendiri secara peribadi sangat terkesan dengan pesanan daripada hadis Nabi SAW ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang antara yang awal masuk Islam, yang menetap di Mekah, ataupun nama lain yang biasa dipanggil kepada Abdullah bin Mas'ud adalah Ibnu Ummi Abd. Nabi pernah mengiktiraf Abdullah bin Mas'ud tentang bacaan beliau. Nabi kata, kalaulah nak dengar Quran ni macam mana Al-Quran tu diturunkan, macam fresh from oven lah kalau kita katakan. Macam mana Quran turun, nak dengar macam mana bacaan Al-Quran tu seperti mana ia diturunkan, dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang Masya Allah, yang sangat tinggi ilmunya, dikira sebagai salah seorang alim dalam kalangan sahabat, menjadi rujukan. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud? Dia kata daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW telah bersabda. Apa Nabi kata? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir. Nabi kata tak masuk syurga orang yang pada jantung hati dia ada seberat zarah sifat sombong, kesombongan. Faqala rajul, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW. Lelaki itu ada berbagai pandangan, ada yang katakan Muaz bin Jabal, sahabat, ataupun ada yang kata sahabat lain. Tak penting pun siapa yang tanya, yang penting makna hadis ni kan. Ditanya kepada Nabi, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Bila dia dengar Nabi kata tak masuk syurga orang yang dalam diri dia ada seberat zarah sifat sombong. Zarah ni dalam bahasa Arab, biasanya orang Arab bila dia nak kaitkan sesuatu yang sangat kecil, sangat kecil disebutkan zarah. Makna dia adalah semut merah, atau kami orang utara kata semut merah halus. Kecil sangatlah, ringan sangatlah, tak signifikan pun berat dia tu. Sekecil tu pun ada pandangan lain sebut zarah ni kalau macam kita duduk dekat dalam rumah kan, masuk debu kat tingkap, kita nampak cahaya tu, nampak titis debu tu, itu pun ada yang mengatakan bahawa itu maksud zarah. Bagaimanapun nak kata kecil lah, sekecil itu pun sombong ada dalam diri dia, tak masuk syurga. Uish. Kalau saya dengar tu pun saya gerun. Wajarlah bila seorang sahabat lain bila dengar Nabi kata tu, dia kata kat Nabi, dia kata kalau seorang tu dia suka pakaian dia cantik lawa, sepatu dia, kasut dia, sandal dia pun cantik, adakah dia pun dikira sombong? Qala, Nabi pun jawab, Nabi bagi makna apa itu yang dikatakan kibr ataupun sombong. Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan dia maha cantik. Bukan kata cantik, maha cantik, maha elok, sempurna, dan Allah menyukai sesuatu yang cantik, yang elok. Yang dimaksudkan dengan sombong, al-kibr adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini saya nak huraikan apa yang dimaksudkan dengan batarul haq wa ghamtun nas. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, makna sombong ni sehingga dikaitkan sampai tak masuk syurga, apa maksud dia? Sombong ni Nabi kata tadi ada dua. Satu, batarul haq, dia menolak kebenaran. Dia tahu itu benar tapi dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran ni boleh jadi sampai tahap kufur lah.
Sebab tu tak masuk syurga. Perkara yang paling benar ialah Allah itu pencipta, Allah itu adalah Tuhan yang satu. Itulah kebenarannya. Kalau itu yang ditolak, maka kufur. Memang takkan masuk syurga. Seperti dalam surah Ghafir ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr. Ayat ni clear. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang yujadilun, yang selalu argue dengan kamu wahai Muhammad tentang Quran, mereka tak bawa apa-apa bukti pun, dia just argue kosong lah. Kenapa? In fi sudurihim illa kibr. Tak ada sebab lain melainkan dalam diri mereka sombong. Jadi dah ego, tak mau terima, jadi dia tolak, dia argue dengan Nabi. Ini yang hakikat yang dikatakan sombong tu. Sombong ni yang paling kita risau dan paling kita takut, dan kita minta Allah SWT jauhkan kita. Macam dalam cerita tentang Nabi-Nabi pun sama lah, Nabi-Nabi lain kan, macam dengan Fir'aun dan kaum dia kan, dan pembesar-pembesar Fir'aun ya. Bila Allah ceritakan dalam surah An-Naml ayat 14, Allah kata wajahadu biha. Mereka jahadu, mereka reject ataupun mereka tolak, deny, menafikan kan. Wastaiqanatha anfusuhum. Tapi dalam diri mereka percaya, tapi sombong tu yang membuatkan tak mau terima. Dalam diri percaya. Ni Allah sendiri kata wastaiqanatha anfusuhum. Mereka percaya, yakin dalam diri, tapi tetap juga tolak. Kenapa? Zulman wa uluwa, kerana zalim dan kerana sombong. Ini yang kita risau dan kita bimbang jika kita takutlah termasuk dalam golongan yang sombong kerana menolak kebenaran. Ini sombong yang pertama. Yang ni memang clear lah tak masuk syurga. Tapi ada satu lagi, wa ghamtun nas, mempelekehkan orang lain. Ini satu lagi sombong yang mungkin orang yang ada iman pun, orang yang beriman pun terjebak. Kan? Dan Allah kata dia tak masuk syurga. Maksud apa tak masuk syurga? Dia layak untuk dihumbankan ke neraka, sehingga tak ada lah, menyesal sungguh dah. Tak ada dah dalam diri dia tu sombong. Nak sombong tu, dia kata aku memang menyesal lah kerana aku sombong. Sampai hilang rasa sombong dalam diri tu, barulah Allah keluarkan dia dan dia masuk syurga. Sebab dia takkan masuk syurga sekali-kali tak masuk syurga, sehingga walaupun dalam diri dia ada sebesar zarah, semut kecil tu, jadi sehingga tak ada tu baru dia masuk syurga. Macam tu maksud dia. Mempelekehkan orang lain ni sifat iblis juga. Bila Allah tanya kenapa, apa yang membuatkan kamu tak sujud kepada Adam? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih bagus daripada dia. Biasanya orang yang rasa dia hebat ni, orang yang sombong ni sebab dia rasa dia hebat. Orang yang kalau dia tahu dia ni bukan siapa-siapa, dia pun nak sombong pun dia segan. Tapi lagi teruk lah kalau dia bukan siapa-siapa pun dia sombong juga. Sebenarnya kita semua ni manusia ni memang bukan siapa-siapa. Jadi kita tak layak pun untuk sombong. Macam dalam surah Al-Isra ayat 37 Allah kata wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ni dengan sombong. Innaka lan takhruqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dia Allah punya nak menemplak kan. Kamu kan boleh buat apa pun. Kamu boleh ke menembusi dalam bumi? Kita memang tak boleh tembus dalam bumi pun. Kan tembus keluar belah sana tak boleh. Walan tablughal jibala tula. Nak sampai kita ni nak sampai menyamai ketinggian bukit kita tak mampu. Nak panjat bukit pun bukan calang-calang orang boleh panjat bukit Gunung Everest tu. Nak sombong apa? Itu yang Allah tanya tu kan. Allah saja yang layak sombong. Nak sombong ni hanya bagi yang layak, kita memang tak layak.
Allah saja yang layak sombong. Macam Allah sebut dalam surah Al-Hashr kan, ayat 23, Allah kata apa? Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa. Kan, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah Al-Mutakabbir. Sebab dialah yang layak. Kita memang tak layak. Dan last kali mungkin nak kita faham daripada hadis ni, bila sahabat tanya, pakai lawa ni termasuk dalam sombong ke? Apa Nabi jawab? Tak. Sebab Allah sendiri pun suka yang elok-elok. Nak bagi isyarat bahawa sombong ni bukan sifat luaran. Pakai cantik, pakai kemas, itu bukan sifat luaran. Sombong ni amalan hati. Dia benda yang dalam hati. Itu maksud dia. Sombong ni amalan hati. Kita rasa sombong, ego, bongkok, rasa perasan, itulah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Jadi sama-samalah kita melatih diri kita supaya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tawaduk. Dia lawan kepada sombong ni, dia tawaduk kepada Allah, merendah diri kepada Allah, dan merendah diri pada orang lain. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmat.